أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Allah masih lagi memberi peluang pada kita untuk kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalau pada kemarin sesi yang lepas kita dah masuk dalam tajuk wuduk. Salah satu cara untuk bersuci, mengangkat hadas. Wuduk adalah untuk mengangkat hadas kecil. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengangkat hadas besar. Seperti yang kita sedia maklumlah, kalau hadas kecil diangkat dengan wuduk, maka hadas besar diangkat dengan mandi wajib. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-22, muka surat 125 yang bertajuk mandi wajib penyuci diri. Jadi mana yang ada buku teks boleh buka muka surat 125 insya-Allah. Okey. Bila sebut pasal mandi wajib secara umumnya saya pasti semua mengetahui. Hampir ke semua. Dan hampir semua pernah melakukannya. Mungkin kalau lelaki mungkin ada yang masih lagi belum. Tapi bagi perempuan biasanya sudah. Sebab biasa perempuan dia akan datang, dia akan balik lebih awal daripada lelaki. Lelaki umur balik dia antara 13 ke 15. Jadi kemungkinan untuk ada yang belum balik lagi masih ada. Jadi mungkin ada yang belum mandi, belum tahu atau belum pernah melakukan mandi wajib. Tapi secara umumnya bila sebut mandi wajib semua faham sebab kita pernah belajar dulu waktu zaman sekolah rendah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mandi wajib? Okey, kalau tengok dalam buku ni, mandi wajib menurut bahasa ialah mengalirkan air ke atas sesuatu. Mengalirkan air ke atas sesuatu. Manakala dari segi istilah pula, mandi wajib bermaksud mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Kenapa ada niat yang tertentu? Sebab nak bezakan antara mandi wajib dengan mandi yang harus dengan mandi yang sunat. Jadi niat itu perlu. Niat itu perlu untuk membezakan antara tiga jenis mandi ini. Sama ada mandi wajib, mandi sunat ataupun mandi harus. Mandi harus apa? Mandi yang kita buat setiap hari itulah. Itu mandi yang harus untuk membersihkan badan. Hukumnya adalah harus. Mandi sunat macam mana? Mandi sunat ni contohnya macam mandi pada hari Jumaat. Sebelum kita nak pergi solat Jumaat, kita mandi sunat hari Jumaat. Ataupun hari raya Aidilfitri, kita mandi sunat hari raya Aidilfitri. Mandi itu adalah dikelas sebagai mandi sunat. Dan mandi untuk mengangkat hadas besar adalah dipanggil sebagai mandi wajib. Dan mandi wajib ini ialah mandi yang wajib dilakukan apabila terdapat sebab yang mewajibkan mandi. Mandi wajib bermaksud mandi yang wajib dilakukan apabila terdapat sebab yang mewajibkan untuk kita mandi. Bila kata mandi wajib, maka hukumnya adalah wajib. Okey. Tengok apa itu dalil. Apa dalil yang mewajibkan untuk kita melakukan mandi wajib ini? Firman Allah dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-6, wa in kuntum junuban fattaharu, yang mana bermaksud dan jika kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Junub adalah salah satu contoh perbuatan yang menyebabkan adanya hadas besar. Berjunub ini adalah hubungan suami isteri. Maka ia termasuk dalam kategori hadas besar. Maka seseorang yang ingin menyucikan diri, maka dia wajib untuk mandi wajib. Okey, itu Al-Quran. Dalil daripada hadis pula adalah sebuah hadis daripada Ummu Sulaim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim. Saya baca hadisnya. An Ummi Salamah Ummil Mu'minin. Oh, bukan Ummu Sulaim, Ummi Salamah. Betul lah, Ummu Sulaim. Hadis ini daripada Ummu Salamah, iaitu isteri kepada Nabi Muhammad
an Ummi Salamah Ummil Mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi min al-haqq hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha talamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma. Okey, yang mana maksud dia? Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, macam saya bagi tahu tadi, Ummu Salamah adalah isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, berkata bahawa Ummu Sulaim ni siapa? Ummu Sulaim ni adalah isteri kepada Abi Talhah, isteri kepada Abu Talhah dan juga merupakan mak kepada Anas. Kita selalu dengar nama sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu. Anas ni mak dia nama Ummu Sulaim. Berkata bahawa Ummu Sulaim isteri kepada Abu Talhah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, Ummu Sulaim dia pergi berjumpa dengan Nabi sebab dia nak bertanyakan tentang suatu perkara. Maksudnya zaman Nabi ada perempuan jumpa dengan Nabi untuk bertanyakan soalan berkaitan dengan kehidupan harian ataupun berkaitan dengan agama. Maksudnya perempuan nak bertanya soalan itu tidak menjadi satu masalah, dibenarkan sebab zaman Nabi lagi dah ada perempuan yang bertanya soalan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muslim berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu pada sesuatu kebenaran. Dia nak katakan Allah Subhanahu wa taala tidak malu kepada suatu kebenaran sebab apa? Apa yang dia nak bagi tahu ataupun apa yang dia nak tanya kepada Nabi ni satu benda yang bagi perempuan ia perkara yang memalukan sedikit. Tapi disebabkan atas nama kebenaran dia bertanya kepada Nabi. Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi bersetubuh, mimpi basah? Adakah perempuan wajib untuk mandi jika dia bermimpi mimpi basah, yang mana selama ni kita tahu mimpi basah ni kebanyakannya lelaki yang mengalaminya. Tapi dalam hadis ini menunjukkan bukti bahawa mimpi basah ni juga berlaku kepada perempuan, bukan hanya lelaki. Dia tanya kepada Nabi, kalau perempuan tu mimpi basah, adakah dia wajib untuk mandi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, sekiranya dia melihat air ataupun air mani. Rasulullah kata jika dia bangun daripada tidur dan dia perasan ada bekas air, iaitu air mani, maka wajib dia untuk mandi. Itu hadis yang menceritakan tentang kewajipan mandi wajib. Kita tengok seterusnya. Perkara yang mewajibkan mandi. Apa sebab-sebab yang mewajibkan untuk kita mandi wajib? Apa perkara-perkara yang menyebabkan kita ni perlu untuk mandi wajib? Sebab kita tahu mandi wajib ni untuk mengangkat hadas besar. Bila hadas besar, kita dalam keadaan hadas besar, kita tak boleh nak melakukan ibadah seperti solat, baca Quran ataupun sebagainya. Antara perkara yang menyebabkan berlakunya kewajipan untuk mandi wajib ke atas kita adalah, yang pertama, perkara yang mewajibkan mandi bagi lelaki dan perempuan. Yang ni wajib mandi bagi lelaki dan perempuan. Yang pertama, keluar air mani, iaitu keluar air mani lah. Keluar air mani, sama ada daripada lelaki ataupun perempuan. Sama ada dalam keadaan, kalau suami isteri tu dalam keadaan bersetubuh, ataupun kalau remaja mungkin dalam keadaan mimpi basah. Keluar mani, maka dia wajib untuk mandi. Yang kedua, jima', iaitu hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri walaupun tanpa keluar mani. Walaupun tak keluar mani, tapi bila berlaku persetubuhan antara suami isteri, maka dia wajib untuk mandi. Yang ketiga, mati selain mati syahid. Bagi lelaki ataupun perempuan yang mati ataupun meninggal dunia, maka dia wajib untuk dimandikan dengan mandi wajib. Ini 3 perkara yang berlaku kepada lelaki dan perempuan yang mewajibkan dia untuk mandi wajib. Dan seterusnya, perkara yang mewajibkan mandi bagi perempuan sahaja. Yang ini adalah khas untuk perempuan sahaja. Yang pertama, haid. Keluar darah haid bagi perempuan bagi setiap bulan. Bila mana telah suci daripada haid, telah habis keluar darah haid, maka dia wajib untuk mandi wajib. Yang kedua, darah wiladah. Wiladah ni darah apa?
Darah wiladah ni, sekejap tengok sini. Okey, darah wiladah adalah darah yang keluar semasa proses kelahiran bayi. Okey, semasa perempuan tu dia mengandung dan masa proses beranak tu, maka darah tu dia akan keluar sekali. Darah itu dipanggil sebagai darah wiladah. Keluar je darah tu, maka dia wajib untuk mandi, wajib. Dan yang ketiga, darah nifas. Darah nifas dia apa? Darah yang turun selepas daripada proses melahirkan bayi, selepas proses beranak. Jadi kalau tengok kat tepi tu, galeri kata dia bahagikan tiga jenis darah yang berlaku kepada perempuan ni. Yang pertama, darah haid, darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita yang telah baligh dalam keadaan sihat pada waktu tertentu, yang berlaku pada perempuan setiap bulan. Yang darah wiladah iaitu proses kelahiran anak, sama ada dengan keluar darah ataupun tidak. Okay, bila mana perempuan itu melahirkan anak, dia dalam masuk kategori wiladah, maka dia wajib untuk mandi. Okay, sama ada keluar darah ataupun tidak. Okay, jadi proses itu dipanggil sebagai wiladah, dia wajib untuk mandi. Yang ketiga, darah nifas, iaitu darah yang keluar selepas kelahiran anak atau sesudah keguguran yang nyata sebahagian bentuk anak. Okey, darah yang keluar selepas proses melahirkan anak, bukan semasa, ni selepas. Okay, maka dia wajib untuk mandi. Okey, itu perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib. Ada 3 untuk lelaki dan 6 untuk perempuan. Okay, ada 3 untuk lelaki, 6 untuk perempuan. Okey, jika seseorang itu dalam keadaan berhadas besar, apa perkara yang dilarang untuk dia lakukan semasa dia dalam keadaan berhadas besar? Okey, larangan ketika berhadas besar bagi lelaki dan perempuan. Ini bagi lelaki dan perempuan. Yang pertama, solat fardu dan solat sunat. Okey, dalam keadaan berhadas besar, maka diharamkan untuk dia solat, sama ada fardu ataupun sunat. Yang kedua, berhenti atau duduk di dalam masjid. Okay, berhenti di dalam masjid ataupun duduk di dalam masjid, okay, diharamkan bagi dia. Ini dalam mazhab Syafi'i. Cuma dalam sebahagian fatwa ulama ataupun dalam mazhab yang lain ada yang membenarkan. Sebab apa? Zaman sekarang bukan macam zaman dulu. Kalau zaman Nabi dulu ataupun zaman Rasulullah dahulu, mungkinlah perempuan bila mana dia haid, dia hanya tampung dengan kapas ataupun perca kain. Tapi zaman sekarang kita dah ada tuala wanita, yang mana memastikan tuala tu memang tak akan berlakunya, orang kata, darah tu terkeluar. Okay, yang menyebabkan sampai masjid jadi kotor dengan darah. Kalau zaman dulu je. Tapi zaman sekarang kita dah ada teknologi yang moden. Okay, cuma nak bagi tahu, dalam mazhab Syafi'i, berhenti ataupun duduk di dalam masjid maka haram bagi perempuan yang sedang berhadas besar ataupun sedang haid. Dan juga lelaki pun sama. Okay? Sebab lelaki kalau dia berhadas besar, dia pun diharamkan duduk di dalam masjid ataupun berhenti di dalam masjid. Yang ketiga, tawaf. Bagi lelaki dengan perempuan yang sedang berhadas besar, haram bagi dia tawaf, sehinggalah dia mandi wajib. Dan yang keempat, membaca, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Okay, baca, sentuh dan bawa mushaf Al-Quran. Mushaf tu apa? Mushaf tu adalah Al-Quran yang full. Al-Quran yang full, yang tak ada terjemahan, yang tak ada tafsiran. Maksudnya tidak mengandungi perkataan lain. Dalam tu full, daripada surah Fatihah sampailah surah An-Nas. Itu yang dipanggil sebagai mushaf Al-Quran. Jika Al-Quran tu ada terjemahan ataupun tafsiran, itu tidak dipanggil sebagai mushaf Al-Quran. Okay, itu bagi lelaki dan perempuan. Benda yang dilarang ketika sedang berhadas besar. Okey, larangan tambahan ketika haid dan nifas bagi wanita. Ini hanya untuk wanita sahaja. Okey, puasa fardu ataupun puasa sunat. Perempuan yang sedang haid ataupun sedang nifas, maka dia haram puasa. Sama ada puasa tu puasa fardu ataupun puasa sunat. Dan satu lagi adalah jima. Perempuan yang sedang haid ataupun nifas diharamkan untuk dia bersetubuh dengan suami dia. Okey, itu 7 larangan bagi seseorang
untuk dilakukan ketika mana dia berhadas besar. 4 bagi lelaki dan perempuan, dan tambahan lagi 2 untuk perempuan sahaja, iaitu ketika dia haid dan nifas. Okey, tengok kunci ilmu kat situ. Dia ceritakan tentang darah istihadah. Apa darah istihadah? Darah istihadah ni darah yang kotor yang keluar, ataupun darah penyakit yang keluar pada perempuan. Darah penyakit. Okey, tengok situ. Darah istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari pangkal rahim wanita. Darah ini keluar pada waktu selain waktu haid dan nifas. Darah ini berbeza warna dan kepekatannya dengan haid. Darah ini bukan perkara yang mewajibkan mandi. Okey? Jika seseorang yang perempuan itu dia keluar darah, bukan pada waktu dia sedang haid. Dia tahulah waktu haid dia bila. Perempuan dia tahu waktu bila dia haid. Dia ada kitaran dia. Dan dia tahu darah yang keluar tu bukan darah haid, sebab haid dia dah lepas. Ataupun bukan darah sebab lepas bersalin. Maka darah itu dipanggil sebagai darah istihadah. Okay, darah penyakit. Darah penyakit ni tidak mewajibkan seorang perempuan itu untuk mandi wajib. Okay, dia bukan dalam keadaan berhadas besar. Ada hanya sebagai kotoran yang wajib untuk dicuci. Itu sahaja. Okey. Itu larangan semasa hadas besar. Kita tengok seterusnya. Cara, rukun dan perkara sunat ketika mandi wajib. Okey. Bagi mandi wajib ada 2 je rukun. Rukun mandi wajib ada 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, meratakan air keseluruhan badan. 2 sahaja. Cukup 2 ni settle mandi wajib kita. Okey. Dan untuk kita punya kefahaman, untuk kamu punya kefahaman, kita kena tahu mandi wajib ni benda yang sangat mudah dilakukan. Bukanlah sesusah macam apa yang kita belajar, yang kata kena buat tu, kena buat ni, kena buat tu, buat ni. Okay, sampai ramai orang kat luar sana yang tak tahu macam mana cara mandi wajib. Dan benda ni memang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab apa? Diorang beranggapan mandi wajib ni benda yang sangat susah. Okay, susah sangat-sangat. Sampai ada yang kata kalau nak mandi kena guna gayung, tak boleh guna air pancut lah apa semua, dan macam-macam lagi. Hakikatnya tak. Mandi wajib ni mudah. Okay? Kita ada niat dan kita ratakan air keseluruhan badan, settle mandi wajib kita. Khalas. Sempurna, terangkatlah hadas besar. Okay? Itu cara untuk mengangkat hadas besar. Okay? Rukun mandi wajib ni 2 je. Settle 2 ni, lengkaplah mandi wajib kita. Cuma adalah perkara-perkara sunat yang dilakukan oleh Nabi dan juga diajarkan oleh para sahabat kepada kita untuk sebagai tambahan. Okay? Sunnah-sunnah yang Nabi lakukan sewaktu mandi wajib. Okey. Kalau tadi adalah 2 rukun. Yang pertama, niat untuk mandi wajib. Dan yang kedua, meratakan air keseluruhan badan. Ratakan air keseluruhan badan. Okay? Bila kata badan ni, satu badan kita lah. Okay? Satu badan kita ratakan air keseluruhan badan, maka sah mandi wajib kita. Okey, antara perkara sunat yang kita boleh lakukan ketika mandi wajib. Yang pertama, basuh pergelangan tangan. Kita basuh terlebih dahulu pergelangan tangan kita. Sebab apa? Untuk mengelakkan adanya najis di tangan kita. Sebab tu disunahkan untuk basuh tangan dahulu. Sama macam kita berwuduk. Berwuduk, antara perkara sunat yang dilakukan sebelum berwuduk adalah basuh tangan. Okey, yang kedua, bersihkan kubul dan dubur dengan tangan kiri. Okay. Sambil mencangkung ke berdiri ke tak ada masalah. Okay. Tidak ada masalah cangkung ke berdiri. Ini yang jadi masalah kadang-kadang. Sebab dalam buku tulis sambil mencangkung. Maksudnya berdiri tak boleh lah. Boleh, tak ada masalah. Cuma bila dalam keadaan kita mencangkung, lebih mudah untuk kita membersihkan kawasan kubul dengan dubur kita. Kawasan punggung kita lebih terbuka untuk kita bersihkan. Okay. Untuk hilangkan najis-najis. Okay. Sebab tu dia kata kat sini dalam keadaan mencangkung. Tapi tak semestinya mencangkung sahaja, berdiri pun boleh. Kalau kita mampu. Okay, itu yang kedua. Kita bersihkan dahulu kotoran di kubul dengan dubur kita. Yang ketiga, bersihkan tangan dengan air. Kita bersihkan tangan kita dengan air. Yang keempat, kita berwuduk terlebih dahulu. Okay. Kita berwuduk terlebih dahulu sebelum kita mandi wajib. Dan dalam sebuah hadis Nabi bila mana Nabi berwuduk bila sampai tang kaki, bila sampai pat kaki, Nabi tak basuh dulu, Nabi terus mandi. Kaki tu bila Nabi basuh, bila di akhir dah lepas dah siap mandi, baru Nabi basuh kaki. Okey. Nak
wuduk secara penuh pun boleh, nak buat macam tu pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua dibenarkan. Okay? Yang penting, disunatkan untuk berwuduk sebelum memulakan mandi wajib. Yang kelima, dahulukan menjerus air ke anggota bedah badan sebelah kanan. Okay? Kita jerus air ke sebelah kanan terlebih dahulu. Sebab apa? Nabi bila memulakan satu perkara, Nabi lebih menyukai untuk mulakan dengan belah kanan. Okay? Habis kalau kita pakai air water shower tu, macam mana nak bagi kanan ataupun kiri? Kalau boleh buat lah. Tapi kalau contoh, orang tu dia mandi dalam sungai ataupun kolam, macam mana dia nak mulakan kanan ataupun kiri? Adakah dengan nak lompat tu jatuhkan belah kanan dahulu? Tak ada masalah. Okay? Kanan ke kiri dahulu ke ataupun tenggelam sepenuhnya, tak ada masalah. Dua-dua dibenarkan. Okay? Cuma dalam keadaan kalau kita dahulukan kanan, kita dapat pahala sunnah. Okay? Mendahulukan air ke sebelah kanan terlebih dahulu. Okay, yang keenam, basuh kepala 3 kali dan selati rambut. Basuh kepala ni 3 kali dan kita, orang kata, macam kita shampoo rambut tu lah, selati rambut kita. Tapi kalau kita pakai air water shower tu, macam mana nak kira 3 kali? Adakah buka, tutup, turut? Cukup 3 kali baru dapat pahala sunnah. Adakah begitu? Wallahu a'lam. Inilah benda-benda yang menyebabkan sebahagian orang tak tahu ataupun tak nak mandi wajib. Sebab apa? Sukar dengan perkara-perkara tambahan seperti ini. Okay? Cukuplah kita basahkan kepala kita, bagi full air kena. Okay? Itu dah mencukupi. Kalau kita pakai shower, buka je lah shower tu. Mesti kena punya. Confirm kena. Confirm akan orang kata sah mandi wajib kita. Okay, yang ketujuh, gosok badan berturut-turut antara basuhan anggotanya. Okay, gosok badan kita. Bukan sekadar kalau kita alirkan air sahaja, buka shower tu kita alirkan air sahaja, itu dah cukup. Tapi kalau kita gosok, itu kita dapat pahala sunnah. Sama macam berwuduk. Kalau kita berwuduk, kita buka air paip tu, kita cuma lalukan macam itu je. Sah, tetap sah. Tapi kalau kita gosok bahagian tangan kita, kita dapat pahala sunnah. Okay, yang ke-8, sempurnakan basuhan pada lipatan badan kita. Ada lipatan kan, macam kat kita punya lipatan kat tangan ni, kat belah peha kita, bahagian-bahagian yang berlipat, kita sempurnakan basuhan kat kawasan situ. Okay, itu antara perkara-perkara sunat. Mudah kata, kita ratakan air keseluruhan badan kita, confirm mandi wajib kita sah. Okay, confirm sah. Jangan risau. Okay, macam saya kata tadi, mandi wajib ni 2 je. Niat untuk mandi wajib dan ratakan air keseluruhan badan. Bila kata keseluruhan badan, maksudnya fully badan kita. Okay, tak ada kira lipatan ke, tangan ke, kaki ke, rambut ke, kepala. Bila kata keseluruhan badan, ia merangkumi ni satu badan kita. Maka confirm kita akan dapat pahala sunnah dan mandi wajib kita sah. Okay. Sebab tu saya kata mandi wajib ni benda yang sangat mudah. Okay. Jangan susahkan. Okey, kalau bawah tu dia bagi tahu anggota badan yang perlu diberikan perhatian ketika mandi wajib. Kenapa dia bagi tahu macam itu? Sebab ini anggota-anggota yang berada dalam lipatan yang kadang-kadang air tak sampai. Okay. Tapi kalau kita mandi dan kita gosok seluruhan badan kita, insya-Allah sah mandi wajib kita. Jangan risau. Okay, sah. Ada sebahagian orang dia kadang-kadang rasa macam ragu-ragu, was-was. Dia dah mandi wajib kan. Dia keluar daripada bilik air, dia tengok macam tak ada air pula kat aku punya celah-celah kangan ni. Dia jadi was-was. Dia rasa macam mandi wajib dia tak sempurna. Tak. Itu hanya mainan syaitan sebenarnya. Okay? Itu bisikan syaitan. Was-was ni bisikan syaitan. Bila kita mandi dan kita tahu air tu dah kena keseluruhan badan kita, maka mandi wajib kita telah sempurna. Okay? Telah sempurna. Jangan risau. InsyaAllah sempurna. Okay, seterusnya. Hikmah mandi wajib. Okay? Kalau dalam ni dia ada bahagi satu bentuk teks tazkirah. Okay? Satu bentuk teks tazkirah. Dalam ni ada berapa poin berkenaan dengan hikmah mandi wajib. Yang pertama,
Mandi wajib ialah ibadat yang dilaksanakan kerana suruhan Allah dan amalan sunat Rasulullah SAW. Maka sesiapa yang melaksanakannya akan diberi ganjaran pahala oleh Allah. Okey, kita mandi wajib, kita akan dapat pahala. Janganlah kita mengangkat hadas besar, kita dapat pahala lagi. Okay. Segala ibadat lain yang diharamkan ketika berhadas besar boleh dilaksanakan semula. Dengan mandi wajib, segala ibadat yang diharamkan tadi macam solat, puasa, tawaf, semua tu dibenarkan untuk kita lakukan semula. Selain itu, dengan mandi wajib, kesegaran badan yang lesu dapat dan penat dapat dikembalikan. Okey, mandi menyegarkan badan. Secara umumnya mandi menyegarkan badan. Jadi, dengan kita mandi wajib, kita dapat segarkan badan kita. Okey. Dan mandi wajib juga dapat menghilangkan bau peluh dan darah. Okay. Dapat hilangkan peluh-peluh, bekas-bekas bau badan kita. Okay. Sebab zaman Nabi dahulu, orang Arab, diorang jarang mandi. Diorang mandi bila diorang mandi wajib. Itu sahaja waktu diorang mandi kadang-kadang. Jadi dengan mandi wajib ni dapat menghilangkan bau badan kita. Kalau zaman sekarang lagi lah, kita ada shampoo, kita ada sabun, gunakan, tak ada masalah. Dalam keadaan kita mandi wajib, kita boleh guna shampoo, boleh guna sabun, tak ada masalah. Untuk mewangikan badan kita, tidak masalah. Sebab kadang ada orang bila mana dia mandi wajib, dia tak guna langsung shampoo dengan sabun ni sebab dia beranggapan itu mandi biasa. Tak, salah sebenarnya. Mandi wajib pun kita boleh guna shampoo, boleh gunakan sabun badan tu, boleh, tak ada masalah. Amalan ini dapat membersihkan badan daripada kotoran dan kuman yang boleh membawa penyakit. Okay. Dapat bersihkan kuman-kuman yang ada di badan kita. Okey, hikmah mandi wajib bagi jenazah pula, mandi dapat membersihkan dan menjaga aib mereka dengan menghilangkan bau, najis serta sebarang kotoran terakhir yang ada pada badannya sebelum dikebumikan. Itulah sebab kenapa jenazah yang meninggal dunia, seseorang yang meninggal dunia diwajibkan untuk dimandikan dengan mandi wajib ke atasnya untuk bersihkan segala kotoran ataupun najis-najis yang ada pada badan jenazah itu. Okey, itu cara hikmah mandi wajib. Okey, seterusnya mandi sunat. Kalau tadi kita dah tahu tentang mandi wajib, ini sebahagian tentang mandi sunat. Perkara mandi yang disunatkan untuk kita melakukannya. Maksudnya apa? Boleh kita nak buat, boleh kita tak nak buat. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, tak dapat apa-apa. Okey. Mandi sunat merupakan amalan yang digalakkan untuk tujuan tertentu. Antara contoh mandi sunat termasuklah mandi hari Jumaat. Okey. Macam saya kata tadi, hari Jumaat disunatkan untuk kita mandi sunat. Bila? Sebelum kita nak pergi masjid, kita mandi terlebih dahulu. Kalaulah kita mandi pada waktu pagi pun boleh, tak ada masalah. Contoh orang tu dia biasa mandi pagi. Maka mandi pagi tu maksudnya dia mandi pagi, tengah hari dia tak mandi dah. Contoh orang pergi sekolah, kamulah. Kalau kamu pergi sekolah kan, kamu mandi pagi. Bila nak pergi sembahyang Jumaat, kamu tak dapat mandi lagi sebab dah terus pergi masjid. Maka pagi tu waktu mandi, niat untuk mandi sunat hari Jumaat, dapat pahala. Okay? Daripada kita mandi biasa tanpa kita berniat untuk mandi sunat Jumaat, mandi harus, dapat pahala juga, tapi tak adalah sama pahalanya dengan mandi sunat hari Jumaat. Yang kedua, mandi hari raya. Pada hari raya sama Aidilfitri ataupun Aidil Adha, pagi tu sebelum nak pergi masjid nak sembahyang raya, kita mandi terlebih dahulu dengan mandi sunat hari raya. Yang ketiga, sebelum solat minta hujan. Okey, solat istisqa, solat minta hujan. Okey, mungkin kat Malaysia ni adalah sebagai tempat yang buat. Kalau kat negara-negara Arab biasa diorang buat solat minta hujan. Yang keempat, sebelum solat gerhana. Okay? Sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Okay? Bila berlaku gerhana bulan ataupun gerhana matahari, kita ada buat solat gerhana. Okay? Solat gerhana. Cuma kat Malaysia ni belum lagi menjadi amalan kita. Tapi kalau negara-negara Arab, itu kadang-kadang menjadi sebahagian amalan diorang. Bila berlaku gerhana, diorang akan solat. Sebab benda tu jarang berlaku. Okay? Maka kita mandi sebelum kita pergi untuk solat gerhana. Yang kelima, selepas mandi jenazah. Okay, selepas seseorang itu memandikan jenazah, maka sunat untuk dia mandi sunat.
selepas memandikan jenazah. Seterusnya, berkaitan dengan ibadat haji. Mandi yang berkaitan dengan ibadat haji. Antaranya, sebelum kita ihram. Tahu ihram, pakaian yang baju putih tu kan? Kain putih pakaian ihram tu, yang orang pakai bila nak tawaf, pergi wukuf. Pakaian putih tu namanya ihram. Sebelum nak pakai ihram tu, kain ihram tu disunatkan untuk mandi sunat ihram. Seterusnya, yang berkaitan dengan ibadah haji adalah sebelum berwukuf. Wukuf ni mana? Wukuf ni orang-orang yang pergi haji, diorang akan berwukuf di Arafah, berkumpul di padang Arafah pada hari 9 Zulhijjah. Sebelum nak pergi ke padang Arafah ni, disunatkan untuk mandi sunat terlebih dahulu. Mandi sunat sebelum untuk berwukuf. Yang ketiga, sebelum melontar jamrah. Kita ada orang yang pergi haji, diorang akan melontar jamrah selepas daripada berwukuf. Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Jamratul Usta. Sebelum nak pergi lontar jamrah tu, disunatkan untuk mandi sunat terlebih dahulu. Dan yang keempat, sebelum masuk Mekah atau Madinah. Sebelum masuk ke kota Mekah ataupun kota Madinah, kita disunatkan untuk mandi terlebih dahulu. Itu mandi sunat yang berkaitan dengan ibadat haji. Seterusnya, mandi sunat selepas masuk Islam. Ini seseorang yang daripada kafir, dia masuk ke dalam Islam, maka disunatkan untuk dia mandi sunat terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mandi sunat selepas sembuh daripada gila ataupun pitam. Orang yang gila ataupun pitam, dia bangun dan dia diberi kesedaran daripada keadaan gila ataupun pitam dia, maka disunatkan untuk dia mandi sunat terlebih dahulu. Itulah di antara contoh-contoh mandi sunat yang boleh kita lakukan. Ada banyak. Ada banyak. Paling tidak kita buatlah salah satu daripada yang banyak-banyak ni. Paling tidak mandi sunat hari Jumaat tu dapatlah kita ambil. Daripada kita mandi biasa sahaja tanpa kita berniat untuk mandi sunat, baiklah kita niat untuk mandi sunat. Dapat pahala lebih. Itu sahajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada hari yang berikutnya. Jika ada sebarang persoalan, bolehlah PM saya secara personal. Jangan lupa komen nama kamu dan juga nama kelas kamu untuk kehadiran. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.